bi'ulumihi fid daraini amin, amma ba'du. Yang dihormati pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, para tetamu-tetamu Allah yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat lagi kita berhimpun di rumah Allah ini dalam menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah. Kemudian kita duduk sebentar untuk kita mendengar ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi. Moga-moga ia menjadi panduan dalam hidup sepanjang kita berada di atas muka dunia ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menunjukkan kepada satu jalan ke syurga, barang siapa yang nak mencari jalan ke syurga, maka Allah Ta'ala akan memudahkan. Barang siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan memudahkan jalannya ke syurga. Barang siapa yang menunjukkan jalan ke ilmu, maka Allah Ta'ala memudahkan hidupnya, memudahkan jalannya ke syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jalan ilmu ini dipanggil dalam bahasa kita GPS lah, GPS. GPS ni penunjuk jalan. Nak pergi mana-mana tempat pun pakai GPS sampai. Saya pergi Kelantan baru-baru ni. Pergi dulu ni orang bawa. Sekarang ni pergi sendiri. Pergi sendiri memang buta jalan, pakai GPS lah. Mana nak pergi? Sebelah ke? Sampailah. Maka begitu juga dengan syurga. Maka di antara GPS syurganya ialah ilmu. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, hari itu kita bincang mengenai ashru zaharatin yaktufuha man aradal hayat at-tayyibah. 10 bunga yang barang siapa dapat memetik bunga ini, maka hidupnya akan menjadi sebuah kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, yang pertama, kehidupan yang diberikan keampunan oleh Allah. Yang kedua, kehidupan yang baik ialah kehidupan yang suci, halal dan suci. Halal, bersih. Tayyiban ini suci. Bersih dan sentiasa suci, maknanya kita sentiasa berada di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Benda yang disebut kelima, perkara yang kelimanya disebut rak'atani bi khusyu'in. 2 rakaat, orang yang menunaikan salat 2 rakaat dengan penuh khusyuk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut sembahyang khusyuk ini, bila disebut, dia adalah satu penerangan yang kadang-kadang kita nak terjemahkan dalam diri ini cukup susah. Ada orang dia kata saya ni khusyuk bila boleh pejam mata. Boleh pejam mata khusyuk. Agak-agak dia rasa boleh. Dia ingat bahawa aku sedang sembahyang, maka baginya adalah khusyuk. Ya. Tapi adakah dengan pejam mata itu, adakah dia adalah jalan yang mutlak? Itu adalah jalan yang khusyuk. Kalau dengar kuliah macam ni, pejam mata, memang tidak. Kalau sembahyang subuh tadi pejam mata, rasa-rasa rebah semua. Ya, tak apa. Ada orang yang mengatakan begitu. Baik, kita ambil satu kaedah yang Nabi Muhammad, yang Allah Ta'ala terjemahkan pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terjemahkan dalam kehidupan kita yang dinamakan jalan khusyuk. Mudah aja. Bagaimana? Baik, kita ada sembahyang fardu. Sebelum sembahyang fardu itu, kita ada azan. Selepas azan itu, kita adanya iqamah. Ataupun selepas azan itu, kita adanya sembahyang sunat. Selepas sembahyang sunat, adanya iqamah. Selepas iqamah, barulah sembahyang fardu tu. Sembahyang fardu tu sendiri. Kemudian habis sembahyang fardu, kita ada zikir, kita ada wirid. Kita cerita pada bulan-bulan yang lalu mengenai zikir. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Nilainya cukup besar. Bahkan Nabi sebut,
Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, sehingga 100 kali itu mampu mengampunkan dosa-dosa fitnah. Dosa-dosa yang kita lakukan yang dianggap fitnah itu boleh diampunkan oleh Allah dengan nilai zikir. Baik, habis zikir kita berdoa, habis berdoa kita sembahyang sunat. Maka kata ulama, ini di antara jalan-jalan yang boleh mendapatkan khusyuk. Maknanya kita bersedia untuk sembahyang itu adalah jalan khusyuk. Sebelum sembahyang kita dah bersedia. Azan, selepas azan kita sembahyang sunat. Maknanya kita tidak tergesa-gesa. Innal ajalata minasyaitan. Kerana tergesa-gesa itu datangnya daripada syaitan. Berlari, datang nak sembahyang, nak cepat ni datang berlari. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini di antara jalan yang diberikan oleh ulama dan inilah yang mesti kita buat. Maknanya tak semestinya seseorang itu nak dapat khusyuk pejam mata. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Berjayanya kata Allah Ta'ala, orang-orang yang berjaya pertamanya bila dia sembahyang khusyuk. Maknanya dia menjaga waktu sembahyang dia. Sebab tu Allah Ta'ala buat azan. Kan? Kalau tuan-tuan pergi ke Pakistan, kalau sembahyang subuh dia azan pukul 6, azan subuh tu pukul 6, dia sembahyang subuh pukul 7. Elok-elok bagi salam aja nampak matahari naik. Dah itu mazhab dia. Subuh dia afdalnya kalau ditutup lampu nampak orang. Kenal orang, itu afdalnya bagi mazhab Hanafi. Bagi kita yang mazhab Syafi'i ni, tutup aja lampu, siapa pun tak kenal, imam ke, orang perempuan ke. Itu afdal waktu dia. Tapi bagi orang yang mazhab Al-Malasi, dia tak sembahyang langsung. Tak kenal langsung lah orang ke apa, kira kenal bantai. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, tengok Allah Ta'ala, Nabi Muhammad dia ciptakan, Allah Ta'ala, Nabi Muhammad dia ciptakan kepada kita bagaimana nak dapat yang namanya khusyuk dalam sembahyang. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kata Rasulullah, ada 10 golongan orang-orang yang la tuqbalu salatuhu, yang tidak diterima sembahyangnya. Maknanya mereka-mereka yang tak jaga bersungguh-sungguh sembahyang. Dia sembahyang, tetapi sembahyangnya tidak diterima dalam kadar pahalanya. Sembahyang dia sembahyang, tapi pahala daripada sembahyang itu tidak diterima. Cuba bayang. 10 tahun sembahyang, tapi tidak ada nilai pahala. Yang nilai pahala itu terletak kepada tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mana-mana salat bila dibuat dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, maka yang tu pahala. Tapi selama mana bersolat masih lagi kufur dengan Allah, dalam erti kata menolak ayat-ayat Al-Quran. Masih bersolat tapi masih lagi solat, tapi masih lagi menedah aurat. Solat tapi masih lagi nakkan kepada perkara-perkara yang jahat. Maknanya dia sembahyang tetapi tidak ada nilai di sisi Allah. Maka kata Nabi, ada 10 jenis manusia la tuqbalu salatuhu, yang tidak diterima sembahyangnya. Yang pertama, annahum laisu al-jamaah, mereka yang sembahyang tetapi tidak berjamaah. Yang dikatakan azan yang didengari, yang mesti kita datang untuk bersolat jamaah, ialah azan yang dilaungkan bukan melalui mikrofon. Kalau pakai mikrofon, ni habis ni satu ni. Maknanya siapa-siapa yang sembahyang kat rumah, kalau pakai mikrofon dia dengar, tak sembahyang, tak datang sembahyang sini, dia sembahyang seorang-seorang di rumah, sah sembahyangnya tetapi tidak diterima oleh Allah dalam kadar pahalanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ni kalau azan tak pakai mikrofon, duduk dalam masjid ni, kat luar pun tak dengar dah. Ini macam surau tuan-tuan ni, bila dah ditutup semua, macam bila saya datang, bulan lepas kah yang mikrofon tak sempat nak dibuka tu, saya bulan lepas tanya. Takat tu aja dengar. Maknanya orang sekeliling ni memang tidak dengar. Baik tuan-tuan, itu satu. Yang keduanya, Nabi nak ajar kepada kita kalau kita sembahyang di rumah. Tu cerita dia. Ni hikmah dia bila kita belajar ni, kita tahu hadis Nabi ni, Nabi nak ajar kepada kita kadang-kadang kita sembahyang kat rumah. Cuba tuan-tuan tengok kita sembahyang kat rumah. Bagaimana kita sembahyang kat rumah?
kita masing-masing sembahyang dalam keadaan kita sendiri. Kita, ayah sembahyang dalam bilik. Yang ibu sembahyang kat luar. Yang anak-anak entah sembahyang kat mana. Sedangkan kita duduk dalam rumah, yang bila masuk waktu sembahyang, kalaulah kita azan dalam rumah itu, maka kita wajib memanggil semua yang ada dalam rumah itu untuk bersolat dengan kita. Panggil anak-anak untuk bersolat dengan kita. Panggil isteri untuk bersolat dengan kita. Sebab tu Nabi Muhammad ni, rumah dia sebelah Masjid Nabawi. Dia pergi aja sembahyang. Macam rumah Tuan Guru ni Abdul Aziz Ni'mat. Di belakang masjid tu rumah dia. Di belakang masjid tu rumah dia. Maknanya dekat. Nabi Muhammad ni tak payah cerita dia pergi masjid. Dia bangun malam, dia akan membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang kuat. Untuk apa? Untuk dikejutkan isterinya supaya bangun malam bersama dengan dia. Tak payah kita kata nak cerita sembahyang fardu. Tengok Nabi Muhammad. Bangun malam, kejut isteri dengan bacaan Al-Quran. Agak-agak kita kalau kejut isteri macam mana nak bangun subuh? Bangun. Macam tu. Patut isteri tak bangun, tak ada feeling langsung. Tu dia. Kita pula jenis cikgu kan, bekas cikgu display dulu. Tum, dinding, isteri duduk tidur. Sedangkan Nabi Muhammad dia kejutkan isterinya kerana sembahyang dengan membaca Al-Quran. Kalau dia balik, pintunya tertutup, dia hamparkan serbannya dan dia tidur di hadapan rumah dia kerana tak mengganggu isterinya yang sedang tidur. Tapi dengan sembahyang malam, dia kejut melalui Al-Quran. Tengok hebat tak akhlak Nabi Muhammad? Hebat. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, tu kalau lelaki. Kalau suami nak kejut isteri, kalau isteri takkan Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, isteri baca kuat-kuat. Oh memang tak bolehlah suara orang perempuan bila bersembahyang kuat aja dikira aurat. Bila aurat dibaca begitu tak sah sembahyang dia. Macam mana nak buat? Doa. Pergi sebelah katil suami itu doa, ya Allah, ampunilah dosa suami aku, banyak dosa dia. Dulu dosa waktu muda pegang aku, tak kahwin lagi, tak bertaubat, aku pun tahu. Doa kuat-kuat. Tak tahulah neraka banyak, tapi janganlah bagi dia neraka, ya Allah, kesian ke dia. Bangun tuan-tuan. InsyaAllah akak-akak bangun suami bila sebut begitu. Nak bagus lagi, ya Allah, aku rasa aku ni tak larat, bagilah suami aku boleh nikah seorang lagi. Terpacul bangun, terus pergi mayang subuh di surau. Tak, kita pun tahu suami kita tu larat ke tak larat, kita pun tahu. Orang perempuan ni tahu suami dia gagah ke, perkasa ke, tak larat, semua dia tahu. Maknanya, Nabi Muhammad ni, dia mengajar, ataupun dia mengajak isterinya bersama-sama untuk bersolat malam. Sebab tu diceritakan dalam ayat hadis ini, duduk di rumah, azan di rumah, kita sembahyang di rumah, berjamaah lah. Maknanya mana-mana suami yang dia sembahyang seorang dalam bilik, dia tak ajak isteri berjamaah dengan dia. Kata Nabi, la tuqbalu salatuhu, tidak diterima salatnya, salat yang bersifat fardu. Ajaklah anak, isteri dan sebagainya. Itu yang pertama. Ramai tak orang yang buat begini? Ramai. Tuan-tuan pergi RNR, Masya Allah. Tak payah tuan-tuan, saya pun sama. Kita pergi RNR tu, kita tengok tak mana kita nak ikut jadi imam. Gaya nak ikut tengok Allah di sudut pakaian pun, rasa-rasa. Itu yang kadang-kadang tunggu aja orang siapa-siapa. Kalau saya musafir, saya suka bawa anak-anak. Supaya apa? Supaya kita boleh sembahyang dengan jemaah dengan mereka. Kita nak ikut orang, kita tengok juga orang tu. Pakaian pun tak senonoh, kita nak berimamkan dia. Kan. Tengok gaya pun, jangan-jangan. Kita nak sembahyang ni, tuan-tuan, Allah ambil kira faqih ataupun tak faqih orang yang kita ikut. Imam tu faqihnya maksudnya dia alim dalam ilmu fiqh, maksudnya dia tahulah cara sembahyang secara asasnya, cara baca secara asasnya. Ni tengok pun itu yang kadang-kadang seorang-seorang, tuan-tuan pergi arek lah, seorang-seorang. Sebab tu tuan-tuan,
Carilah jalan supaya kita boleh berjamaah. Kenapa? Bila berjamaah ini sekurang-kurangnya kita tak khusyuk, Allah berikan pahala berjamaah. Baik, yang pertama. Yang keduanya, kata Nabi, la yuaddi zakah, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Orang yang tak mau mengeluarkan zakat, maka dianggap orang sembahyangnya tidak diterima oleh Allah. Dalam Al-Quran, ayat Al-Quran ni, dia ada beberapa ayat yang berkembar, bersifat kembar. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Orang yang sembahyang, dia mesti membayar zakat. Kenapa? Sembahyang yang diterima, maka dia akan melakukan lagi amalan-amalan yang lain di sisi Allah. Mudah ya? Dan orang-orang yang membayar zakat, biasanya pasti dia adalah orang-orang yang tak meninggalkan sembahyang. Tu. Maknanya tuan-tuan, ni ayat berkembar. Sembahyang aja mesti dia bayar zakat. Dan orang-orang yang bayar zakat, mesti dia adalah orang-orang yang sembahyang. Sebab tu kalaulah dalam hidup masyarakat kita hari ini, sifat yang namanya sedekah tak ada di dalam diri. Nak bersedekah pada orang tak ada di dalam diri. Tengok sembahyang. Kalau dalam diri kita ini rasa bakhil, harta kita nak diberikan, nak dikongsi bersama dengan orang lain. Tengok sembahyang. Duk kira dia sahaja nak jadi manusia yang kaya, nak jadi manusia yang ada harta. Dia tak kira lah orang-orang yang lain susah dan sebagainya. Dia tak kira lah. Dia kira aku ni ada untung, okey. Maka yang tu lemahnya di mana? Di dalam sembahyang. Sebab tu ayat Al-Quran yang bersifat kembar ini saling kuat menguat di antara satu sama lain. Yang kedua. Yang ketiganya, azani, orang-orang yang berzina. Sembahyang orang-orang yang berzina ini, yang selama mana dia tidak bertaubat, maka selama itulah dia dianggap sebagai sembahyangnya tidak diterima oleh Allah. La yazni zani hina yazni fahuwa mu'min. Tidak berzina seseorang penzina itu, ketika dia berzina, dia bukan mukmin. Dia bukan mukmin. Orang yang berzina ni, dia ibaratkan oleh Nabi, ibarat macam kita, iman yang ada pada dia tu seperti kita buang baju kita daripada badan kita ni. Maknanya imannya dikeluarkan oleh Allah seumpama kita menanggalkan baju kita daripada jasad kita ini. Kira buang terus. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang itu selama mana dia tidak mengasihi saudaranya. Tidak beriman dalam hadis ini, dia tak ada kaitan dengan, dalam hadis yang saya baca ni, hadis kasih kepada saudara ni, dia bukan ada kaitan dengan zina. Tak beriman di sini maknanya iman tak sempurna. Ada baju tapi baju tu terkoyak, ada baju tapi baju tu dah usang, ada baju tapi baju tu dah color, dah luput. Baju tapi baju yang lama, baju yang buruk, baju yang kotor, masih pakai baju lagi. Tapi orang-orang yang berzina ini dah dianggap sebagai seperti menanggalkan, maknanya tak ada iman. Tak ada iman. Sebab tu bahaya manusia-manusia yang berzina. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Selalu kita sebut, sembahyang mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Selama mana berzina, selama mana suka dengan zina, selama mana nak buat benda-benda yang jahat begitu, maka ingat sembahyang kamu tidak akan diterima. Selama mana kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, jagalah zuriat, jagalah keturunan kita daripada menjadi penzina-penzina. Baik, disebut lagi. Yang keempatnya, aklur riba, orang-orang yang makan riba. Kenapa riba ini haram? Haramnya riba kerana orang-orang yang kaya mengambil kesempatan ke atas orang-orang yang miskin. Tuan-tuan pun tahu bagaimana kesempatan dia menggunakan modalnya boleh dipinjam oleh orang-orang yang memerlukan ataupun susah. Kemudian kadar tersebut boleh naik.
Boleh naik walaupun tidak ada perjanjian, walaupun ada perjanjian dia naik. Bila naik begitu nak dibayar balik, masya-Allah teruknya. Tuan-tuan buat pinjaman rumah 400,000. Pinjam 30 tahun dia naik. Sekurang-kurangnya hampir separuh ataupun suku. Tengok. Tak bayar boleh dirampas. Maka yang inilah penyebab kepada haramnya. Kerana apa? Lahir orang-orang yang kaya tetapi sifat-sifat mereka kikir. Sayyidina Osman, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, waktu Nabi Muhammad buka pasar Ansar di Madinah, dia menggunakan kekayaan dia. Dia buka satu syarikat menerima barangan-barangan mentah, contohnya gandum. Dia terima dan dia beli daripada masyarakat Madinah waktu itu dengan kadar yang cukup mahal. Jual pada dia, dia bayar mahal. Bila dia balik proses buat gandum, dah jadi tepung, dijual balik dengan kadar yang cukup murah. Maknanya dia menggunakan kekayaan yang ada kepada dia. Akhirnya diceritakan dalam sejarah, tak sampai 3 bulan, gulung tikar bantal orang-orang Yahudi yang sebelum ini menjadi penyangak-penyangak, kutip segala kekayaan orang Madinah di situ. Habis. Hebat tak Islam? Hebat. Ini yang dipanggil berkebajikan. Sebab tu orang-orang yang makan riba ini, dosanya macam membunuh Nabi. Tu dosa-dosa orang yang makan riba. Bagaimana? Nak kena bertaubat. Perbanyakkanlah sedekah. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Baik, itu yang keempat. Yang kelimanya kata Nabi SAW, orang yang as-sariqu, orang-orang yang mencuri. Orang-orang yang mencuri. Dia curi harta. Dia tak kira lah curi harta banyak ataupun tidak diredai oleh pemilik harta, maka dikira mencuri. Tuan-tuan keluar daripada surau, kasut tuan-tuan hilang, tuan-tuan membalas kasut orang lain. Bila sampai tengah jalan, pak, kereta langgar, mati tuan-tuan. Agak-agak macam mana? Tadi ni datang ni dengan semayang subuh berjemaah, habis semayang subuh berjemaah, dengar kuliah, habis dengar kuliah, semayang pula isyraq. Salah satunya sembahyang yang nilai pahala dia macam pergi haji dan umrah, taman. 3 kali sempurna sembahyang isyraq ni. Sembahyang isyraq ni dalam hadis tak panggil isyraq, tapi dipanggil permulaan duha. Syuruk kita, tentang tengok syuruk kita. Tengok situ syuruk kita. Syuruk kita 7 suku. Waktu 7 suku haram sembahyang. 7 suku tu haram sembahyang. Kata ahli falak 2 minit 6 saat selepas tu. Maknanya 7, 17, 6 saat. Kita ambil 5 minit lah lepas tu. 7.20. 7.20 hingga setengah jam. 7.50. Di antara setengah jam itu kita sembahyang sunat 2 rakaat. Yang namanya isyraq. Sahaja aku sembahyang isyraq 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ataupun sahaja aku sembahyang permulaan duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Al-Fatihah, Qul ya. Rakaat kedua Al-Fatihah, Qul wallahu ahad. Cukup ringkas. Barang siapa boleh buat begitu tu, Allah Ta'ala kata Nabi akan berikan kepadanya pahala seumpama dia menunaikan haji dan umrah sempurna. 3 kali sempurna. Maknanya setiap hari kita boleh dapat pahala haji dan umrah. Kita nak pergi haji, nak pergi umrah, nak pergi haji ni Masya Allah. Memang kita ada duit, tuan-tuan ada duit. Nak pergi setiap tahun ni kita sanggupkan langkah kepala orang lain. Kita nak pergi sedangkan orang menunggu tu. Tuan-tuan kena ambil kira begitu tu. Berapa lama orang boleh menunggu. Kita letak 30,000 selesai. Yang orang lain tunggu. Saya ni tuan-tuan nama naik untuk pergi ke haji untuk giliran saya. Tuan-tuan tahu bila? 2082. 2082 tolak dengan 2015 ni tahun 2015. Maknanya 67 tahun. 67 tahun akan datang. Umur saya 40 ni. 67 tahun akan datang. 40 kali dengan 67. Umur 107. Umur 107 ni tuan-tuan. Kalau saya ada 107 agak-agak macam mana?
Ni, tulang-tulang tak boleh angkat dah. Tak boleh dah tuan-tuan. Kalau ada, biasanya 100 ni tak ada dah. Kita umur 5-60 pun dah ketak kepala lutut ni tuan-tuan. 80, oi. Nak cari 90, tak ramai dah. 107 ni. Maknanya tuan-tuan, kalau ikut macam itulah gilirannya, tak apalah, mungkin lepas tu dia kata kita akan ambil, kita akan gunalah. Maksudnya orang-orang yang tak pernah pergi, kita akan beri kepada mereka peluang pergi. Tak apalah, nak tunggu tu lambat. Tapi kita boleh dapat pahala yang sama dengan 2 rakaat sunat ni. Cuba tuan-tuan bayang. Pahala punya banyak, keluar curi selipar orang, tiba-tiba kena langgar dengan kereta, mati tuan-tuan. Nak kira macam mana? Berat tu. Berat. Sebab tu tuan-tuan, bila nak buat sebuah dosa, fikir panjang. Bila buat pahala, kita tak nak fikir panjang. Tapi bila buat dosa, fikir panjang-panjang. Yakah selepas ni aku sempat tidak bertaubat ataupun tidak? Bolehkah aku bertaubat? Sempatkah aku bertaubat ataupun tidak? Ini masalah dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada beberapa benda yang berlaku dalam masyarakat kita, tetapi orang tak pandang benda ni besar, tapi besar di sisi Allah. Tuan-tuan tengok orang pergi makan kenduri. Tuan rumah buat kenduri, mungkin tempat tuan-tuan tak berlaku. Kita yang pergi ni siap bawa bekal. Bawa bekal. Sama makan sama ambil, sama makan sama ambil. Lah kali tak cukup. Tuan rumah kata saya dah buat dah untuk 1000 orang. Macam mana boleh tak cukup? 500 orang dah datang habis. Apa tidaknya kita? Maka yang ni pun dianggap sebagai orang-orang yang mencuri secara kehormat. Bahaya. Tuan-tuan pergi di masjid sembahyang Jumaat, orang letak pisang untuk dimakan. Kita datang awal ambil sikat buah meja. Balik lupa, minggu depan ambil balik sikat buah meja, tolak-tolak tengok, minggu lepas punya ada. Itu dia. Maknanya kita sudah menyekat pahala-pahala daripada orang lain. Tak boleh, nak makan je lah. Saya nak bawa balik ke isteri, minta ke tuan tu kan. Bila dia nampak aja tuan tu pergi minta, "Encik, isteri saya lapak pisang." Ambil. Kalau dia kata ambil lah. Kalau dia kata tak boleh, ni untuk orang datang sembahyang. Kalau isteri cik nak, datang sembahyang. Ambil berdosa. Ini benda simple tuan-tuan. Benda kecil, tetapi kecil ni boleh menyebabkan Allah Ta'ala tak terima sembahyang kita. Yang dikatakan mencuri ni bukan mencuri yang besar. Bukan ambil kereta curi dan sebagainya. Tidak. Itu besar. Curi apa? Curi rumah, curi harta-harta. Ini benda-benda yang kecil ni. Benda-benda yang kecil ni kadang-kadang dia lebih menjadi besar. Jika kita kerjakan daripada masa ke semasa tanpa kita tinggalkan kerja itu dan kita bertaubat. Besar. Sebab tu waspadalah tuan-tuan. Saya ada surau, tuan-tuan tahu lah. Surau ni bukan jaga orang educated macam tuan-tuan, jaga orang kampung. Dulu-dulu 3-4 tahun awal-awal dulu-dulu bila kita buat kenduri ni, kita buat 200 orang, tiba-tiba 50 orang pun tak cukup. Rupanya makcik-makcik ni dia datang ke tengah sembahyang, dia buh dalam bekas, buat balik. Saya kata tak apa. Sekali lagi buat kenduri, saya seal. Nak makan saya tunggu. Makan makcik makan. Sambil saya tunggu, sambil saya tengok. Bekas besar lah. Simpan. Suruh. Sekarang ni dah okey. Dah masuk 3 tahun, dia dah tahu dah. Rupanya, nak makan di situ, tak buat balik. Kenapa? Orang yang buat kenduri ni, dia beri makan di surau tu. Maknanya, dia nak orang-orang yang sembahyang ni mendoakan kesejahteraan dia. Kalau buat balik ke rumah, siapa nak doa? Isteri kita, sembahyang pun tidak kadang-kadang. Bukan tuan-tuan lah, tempat sana. Doa pun tidak, aurat pun tak tutup, baca Quran pun tidak. Sebab tu orang suka buat di masjid. Sebab orang-orang masjid dan surau ni, mesti doa mereka akan diterima oleh Allah. Melalui ibadat mereka akan diterimanya permintaan.
Bila dah tak habis baru saya sebut, ambil lah makcik. Dia ambil bawa keluar balik tu yang disimpan tadi. Segan ke saya dia simpan, dia bawa keluar balik. Ambil, saya kata ambil bagi cerah, basuh sekali no. Okey, lega. Ni cerita ni, bukan senang ni, bukan senang. Nampak aja benda tu kecil, tapi dia ada ibarat seperti mencuri. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Itu yang kelima. Yang keenamnya, al-aklu minal haram. Makan daripada sumber-sumber yang haram. Makan yang haram. Kita minum arak. Minum arak setitik. La tuqbalu salatuhu arba'ina yauman. Tidak diterima sembahyangnya 40 hari. Minum arak walaupun tidak mabuk. Saya tak mabuk. Minum sebotol ni pun tak mabuk. Bukan kira mabuk, kira minum benda-benda yang diharamkan oleh Allah, maka sembahyangnya tidak diterima 40 hari. Setitik kalau 2 titik, kalau 3 titik. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, jagalah anak-anak keturunan kita daripada nak minum benda-benda yang sebegini. Kemudian disebut lagi, al-aklu wasyarab min masdaril haram. Minum dan makan daripada sesuatu yang haram. Haram bagaimana? Dia ada 2 haram. Yang pertama haram mutlak. Apa dia? Babi. Ni babi ni, haram mutlak. Yang keduanya haram yang tidak mutlak. Bagaimana? Ambil harta, makan ataupun dapatkan harta daripada sumber-sumber yang tidak diredai. Contohnya daripada sumber-sumber yang curi. Harta curi, memeras ugut dan sebagainya. Tak boleh. Paksa. Sekarang ni musim-musim nak paksa. Tambah 1 April ni tuan-tuan, Allah. Saya duduk naik bas lah RM47. 1 April RM61 7 hupang. Banyak Nak keluarkan duit pun kena. Tak tahulah. Kad ni nak jolok ke mana tak tahulah. Kad bank ni. Kalau tak jumpa. Kena. Walaupun ada orang kata barang-barang tak kena. Saya rasa tak percaya dah lah ni. Ada orang kata ada yang turun, ada yang naik. Yalah tuan-tuan. Kalau kiwi kasut turun, siapa pakai kasut kiwi sekarang ni? Pakai selipar ya kita tuan-tuan. Turun pun kita tak beli ya. Kiwi kasut. Tambah-tambah yang color brown. Lagi tak beli. Hitam boleh tahan lagi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Sebab tu Islam ni, dia berpandangan sampai sebegitu. Kecil tetapi nilai besar di sisi Allah. Menunjukkan bahawa sembahyang kita nak diterima ataupun tidak. Ini asas dalam agama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Yang ke-8-nya, menjual benda-benda yang haram. Menjual benda-benda yang haram ni, benda-benda yang tidak memberi munafaat. Jual benda-benda yang haram, benda-benda yang tidak memberi munafaat. Benda yang haram tapi memberi munafaat dikira halal. Tuan-tuan jual lintah. Untuk apa lintah? Orang beli lintah buat apa? Dia buat apa? Dia buat ABC ya? Tak boleh. Dia beli lintah untuk ni hisap darah-darah yang kotor dalam badan. Orang yang kena gout ambil lintah, letak di tempat gout tu, dihisap. Lama-lama lintah tu kena gout. Yang tu harus. Jual tek lembu. Ni tuan-tuan memang tak jual. Ni cerita di kampung ni. Dia jual tek lembu. Kalau jual tek lembu, semata-mata tek lembu tu dia dapat hasil, haram. Tapi kalau dia jual tek lembu, hasil yang dia dapat itu, kerana apa? Kerana dia beli minyak motor, kerana dia beli makanan-makanan lembu, maka halal. Tu. Maknanya benda-benda yang bersifat haram, tak beri munafaat, maka tak boleh makan daripada hasil tersebut, kerana sembahyang Allah tidak akan terima. Tu ambil tu. Kadang-kadang orang tak fikir benda-benda yang sebegini, itu kata kecil ya. Tapi benda-benda yang kecil ni boleh menyebabkan asas agama kita boleh menjadi
goyah yang namanya sembahyang. 8. Yang kesembilannya, hamba yang lari daripada tuannya. Hamba yang lari daripada tuannya. Hari ini tak ada dah hamba. Hamba abdi mana ada dah. Selama mana dia lari, kalau ada, selama mana dia lari, sembahyangnya tidak akan diterima sebab dia hamba. Hari ini hamba tak ada, tapi ada satu masalahnya. Apa dia? Suami yang lari daripada tanggungjawab. Yang itu ada. Mana-mana suami yang lari daripada tanggungjawab ke atas anak dan isterinya, dia tak bertanggungjawab, maka sembahyangnya tidak akan diterima. Ada tak orang yang sebegini? Ada. Siapa? Orang-orang yang malas bekerja untuk tanggung isteri dan suami. Imsakum bima'ruf atau tasrihum bi ihsan. Ini Allah Ta'ala ajar kita. Kalau kita kahwin dengan seorang perempuan, pegang sungguh-sungguh. Kalau tak, lepaskan dia, beri pada orang lain yang mampu. Tak imsakum bima'ruf, pegang sungguh-sungguh. Maknanya pegang dengan penuh bertanggungjawab. Berilah apa-apa yang isteri kita nak beri. Kenapa? Setiap benda yang kita berikan kepada mereka, dia bersifat sedekah. Berilah kepada mereka. Ataupun lepaskanlah mereka. Ada tak manusia-manusia yang sebegini? Dibiarkan. Dibiarkan isteri dia itu gantung tanpa tali. Dia tak lepas, dia biar. Bila ditanya kenapa, biar aja lah. Dosa. Nak pegang seorang isteri, pegang sungguh-sungguh. Kalau tak, tasrihum bi ihsan. Lepaslah bagi elok-elok. Bagilah kepada orang lain yang lebih memerlukan. Daripada kita tak nak, lebih berdosa. Bahaya tuan-tuan. Nampak aja kecil. Ni sifat rumah tangga. Nampak aja kecil. Tapi besar nilai di sisi Allah kerana melibatkan sembahyang. Sebab tu kita, para suami ini, para suami ini, peganglah isteri kita, bertanggungjawab sungguh-sungguh. Apa yang dia nak, berilah. Terutamanya agama, berikan kepada mereka. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kamu, anak-anak kamu dianggap fitnah. Fitnatur rajuli min ibnihi wa ahli. Fitnah kepada orang lelaki ini, anak-anaknya dan keluarganya. Nabi sebut. Maknanya pada kita ni, dia menjadi satu fitnah. Apa dia fitnah? Dia boleh rosakkan pahala kita melalui anak-anak. Kita ni boleh rosak pahala melalui anak-anak dan keluarga. Ni. Di antara fitnah hari ini. Ni fitnah hari ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Apa dia? Anak-anak kita ni tuan-tuan, dia menjadi fitnahnya bagaimana? Bila kita dah tak ada kerja macam ni pencin, maka anak-anak ni dia bawa cucu kita jumpa. Duduk dengan Tok Wan. Fitnah. Anak kita, dia bawa cucu kita, dia letaknya di rumah kita. Duduk dengan Tok lah, duduk dengan Tok Wan. Fitnah. Tuan-tuan tak apa fitnah dia? Fitnahnya ialah mengganggu ibadat kita. Minta maaf lah kalau ada di kalangan tuan-tuan macam tu. Kalau tak ganggu ibadat, tak apa. Kadang-kadang dia mengganggu ibadat. Patutnya, kita dulu dalam muda kita. Muda zaman-zaman dulu, zaman Pok Yayeh dulu ni, muda. Bila dah datang berumur ni, waktu ni lah nak datang majlis ilmu, nak cari pahala, nak sembahyang jemaah, nak berdamping dengan tok-tok guru. Tiba anak pula datang, abah, belah cucu no. Kita pun tak sanggup lah. Cucu. Dia dengan cucu ni tak payah tuan-tuan. Rasulullah pun sama. Rasulullah tu tengah sembahyang, masuk Hasan dan Husain berlari dalam masjid. Rasulullah pegang Hasan dan Husain, ikat letak sebelah dia. Tu Rasulullah pun terfitnah dengan anak-anak cucu dia. Nak sembahyang, ada cucu, ambil letak ikat ke tepi. Kalau tak dia main. Rasulullah pun berlaku. Tambah-tambah kita lagi lah. Ni fitnah. Patutnya buat syarat aku belah hang. Jangan cucu hang cari orang lain belah. Tapi kita ni tak sanggup lah nak sebutkan anak-anak. Tapi anak-anak ni tak faham. Kena bagi tahu. Inilah masa nak beribadat. Dia menjadi fitnah. Bila kita siap-siap nak ibadat, cucu pula datang, buang baju, duduk dengan cucu. Buat apa? Main game. Sudah. Dengan Tok Wan main game. Fitnah tidak? Fitnah patut dapat pahala 1000 rakaat sembahyang sunat, patut dapat pahala pergi haji dan umrah, patut dapat makan free. Tak dapat. Ni fitnah tuan-tuan, benda simple. Saya ada mak. Adik-adik saya ramai. Saya pesan ke mak saya,
Saya kata, mak, yang pertama mak berhenti buat kuih. Berhenti buat kuih, jaga surau ni. Kemudian saya kata, dah buat kuih itu susah. Bukan susah apa, pukul 2 pagi kena bangun. Dia buat kuih lah, orang kampung. Buat kuih popiah tu. Pagi-pagi nak kena balut lah atas tu. Pukul 2. Pukul 8 pagi baru nak bubuh tu pun semua. Sampai pukul 3. Masya Allah. Kalau bulan Ramadan, letih tengok. Saya kata, berhentilah buat kerja ni. Kami anak-anak ada, kami bagi duit seorang sikit. Saya panggil adik-adik saya semua, biar bincang, kita bagi. Seorang berapa ratus kita bagi kat mak kita. Dia ada 1,000 pun tak apa duduk di kampung, 1,000 pun cukup dah. Lain-lain tu kita tambah, saya pun duduk dekat, masing-masing duduk dekat. Saya kata kat mak saya dan adik-adik saya kata adik-adik semua termasuk saya, jangan sesekali menghantar cucu anak-anak kita ini untuk dibelah oleh ibu. Jangan. Kalau datang hanya sekadar nak duduk dengan tu, nak bermanja sehari 2, cukup. Lain tak nak. Kita nak mak kita ni, ayah kita mesti setiap hari jangan tinggal duha, jangan tinggal tahajud dan membaca Al-Quran. 3 benda. Ni yang saya buat lah pada mak ayah sendiri. Maka mak ayah saya sendiri ni, kalau pergi pagi-pagi, dia akan semayang duha. Surau dah sebelah kan. Semayang duha. Ayah saya pula, saya bagi kerja. Tukang azan. Ayah saya tu saya bagi kerja. Ayah azan lah. Azan setiap hari. Bukan azan, tak ada waktu. Waktu lah. Jangan azan pukul 10. Saya kata tak kira duha, bila azan pula. Duha azan lah. Asal azan lah, subuh. Ayah saya tu azan. Saya pun cerita, inilah nilai kalau kita jadualkan hidup kita. Saya ajar. Yalah kita ustaz kan, cikgu pula, guru disiplin pula, tuan-tuan, pok kita pun kita atok macam tu. Tak apa, atok benda-benda yang elok. Jadi tuan-tuan, kena sebut begitu pada anak-anak. Jangan kamu menjadi fitnah kepada aku. Nak belah, cari orang lain. Cuma aku sekadar boleh tengok cucu seminggu sekali dia datang untuk bermanja. Itu biasa. Tapi jangan dia jadi sebuah fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Kalau dia tak jadi fitnah kepada kita, dia akan menjadi pahala ajrun azim di sisi Allah, pahala yang besar di sisi Allah. Maka kita pilihlah. Nak jadikan anak-anak dan harta tadi fitnah, mengacau ibadat kita, ataupun dia nak menjadi sebuah pahala. Patut hari ini jadi sebuah pahala. Cucu dah tak ada, kita boleh beribadat, boleh berzikir, boleh menyembang, boleh jumpa kawan-kawan, boleh berdamping dengan tok guru, boleh baca Quran, boleh semayang duha. Masya Allah, tuan-tuan cuba bayang. Kita akan menjadi manusia yang setenang-tenang manusia. Semalam, tuan-tuan, ada seorang hamba Allah. Ni masuk dalam Facebook ni. Malam Jumaat lah, baca Yasin di surau dia tu, tiba-tiba bangun seorang hamba Allah, bekas ketua kampung. Bukan ketua kampung, bekas. Dia bangun, tiba-tiba duduk atas kerusi. Dia pun bersembang, saya ni lama dah duduk dengan tuan-tuan, saya minta maaf lah kalau apa-apa yang saya buat. 3 kali dia minta maaf. Lepas 3 kali, dia pun jatuh mati. Masya Allah. Maknanya tuan-tuan, mungkin hidupnya itu dijadikan hidupnya sentiasa beribadat kepada Allah. Lepas tu jaga. Sebab tu jaga tuan-tuan, ni fitnah-fitnah yang sebegini. Nampak kecil tapi besar nilainya. Tu. Hamba yang lari, apa tadi? Bukan hamba yang lari, apa tadi? Betul. Hamba yang lari daripada tuannya. Ataupun kita lah yang tidak bertanggungjawab. Terutama anak-anak ini mesti dijaga. Tapi katakanlah berlaku begitu. Katakanlah berlaku begitu. Macam mana nak buat? Bertaubatlah pada Allah. Macam mana nak bertaubat pada Allah? Di antara yang disebut dalam hadis ni. Fitnatur rajulu min ibnihi wa ahli tukaffiruha as-salah wa siyam wa sadaqah. Masya Allah. Kalaulah kita dah terbuat begitu, kita dah menanggung sebuah dosa. Maka dosa kita dihapuskan yang pertamanya dengan sembahyang, puasa dan bersedekah. Masya Allah. Kita dah terbuat. Macam mana nak buat tuan-tuan? Dah anak dah datang, minta kita bela. Kita pula bila dah bela, sembahyang lambat lah pula, nak jaga cucu makan. Patut boleh datang duha, ada kuliah ilmu, lalu aja depan surau. Oi, tak datang ke? Cucu lagi. Dia apa tak boleh nak buat tuan-tuan? Nak pergi makan kenduri, yang makan kenduri tu panggilan, pergi makan kenduri tu wajib. Tak datang kenduri kan mak, cik mak? Tak ada lah, cucu. Tak tahulah, duk bela cucu.
Dalam duk kata tak tahulah daripada dulu belah anak lah, belah cucu, tak tahulah anak. Dalam duk kata macam tu depan anak-anak kita tak kata. Kita kata depan kawan. Silap. Patut depan anak-anak tersebut jangan hantar kepada abah. Bukan tak suka, inilah masa abah nak beribadat. Dulu sibuk cari kekayaan untuk kamu senang. Hari ini bila kamu senang, kamu nak menyusahkan aku lagi. Jangan. Biar jadi hang jebak, tak jadi hang tuah pun tak apa. Sebab apa? Nak jaga. Nak jaga ni pahala di akhirat. Nanti siapa nak tanggung pahala kita? Nak tunjuk kita ke anak. Anak pun nak ibadat tak kuat. Ni anak punya pasal, tak ada apa. Habislah tuan-tuan. Kita nak harap rahmat, syafaat daripada dia. Kita pun hentam dia di akhirat. Habis tak ada apa. Jadi tuan-tuan dirahmati sekalian, jaga-jaga. Kemudian yang ke-10-nya, Nabi sebut orang-orang yang tidak diterima sembahyang ialah perempuan yang masam muka atau derhaka atau marah kepada suaminya. Yang terakhir barulah perempuan. Perempuan yang bermasam muka dan derhaka dan marah kepada suaminya. Sebab tu tuan-tuan kena ajar isteri tuan-tuan supaya bermanis muka. Isteri pula mesti memaksa dirinya supaya sentiasa redha dengan suami. Macam mana nak buat? Berdoalah banyak-banyak kalau kita ada isteri-isteri yang tidak pernah manis mukanya. Berdoalah kepada Allah, moga-moga Allah beri. Moga-moga Allah beri. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Ni habis 10 benda ni. 10 benda ni tuan-tuan. Dia dipanggil salat. Yang salat itu ialah salah satu hukum Allah. Bila disebut sahaja hukum Allah, maka Allah sebut dalam Quran nakalan minallah. Perkataan nakalan minallah. Perkataan nakalan minallah ni dia ada dalam hukuman hudud. Tak? Bila buat hudud Allah Taala sebut nakalan minallah. Maknanya Allah Taala yang memelihara kamu di bawah pencegahan Allah Taala. Maknanya tuan-tuan, setiap hukum Allah yang kita buat ni Allah Taala akan memelihara. Bukan pelihara hukum tu. Allah Taala yang pelihara manusia ini jadi jahat. Kita hari ni Allah Taala pelihara kita jadi jahat. Allah Taala pelihara kita jadi baik, jadi jahat dan sebagainya. Sebab tu kadang-kadang kita datang surau awal kan, hari ni iman kuat datang awal. Hari iman tak ada, tak datang kan. Kenapa tak datang mat? Entahlah tak semangat. Ini kan. Kadang-kadang ada hari yang kita semangat dengan baca Quran, sedekah lah begitu begini. Esok Allah lemah lah. Tengok bulan Ramadan, semangat hebat. Habis Ramadan, habis ruyuk habis hilang. Maknanya yang memberi semangat, yang mengurangkan semangat siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang memberi. Itu yang dipanggil nakalan minallah ni. Pemeliharaannya ada pada Allah. Dalam kes hudud ni tuan-tuan, yang disebut nakalan minallah, bila buat hudud, nakalan minallah, pemeliharaannya datang dari, pencegahannya datang daripada Allah. Begini, rumah tuan-tuan ada berapa kunci? Kunci pintu gate 1. Nak masuk ke rumah grill 1, 2. Pintu rumah 3. Masuk ke dalam ada lagi tak kunci? Kunci bilik. Dalam 4 kunci ni agak-agak pencuri boleh masuk tak rumah? Masuk tak rumah? Masuk. Di Keramat ada seorang hamba Allah. Bulan tahun lepas lah dia datang. Adalah dia bagi adalah barang mah dia tu dia bagi masuk ke infak tanah wakaf sekolah. Dia kata yang ni yang tinggal ustaz, hot lain semua kena curi. Dia kata siapa curi? Orang lah curi ustaz. Rumah saya ni pintu pagar dengan pagar tu elektrik. Tu dia. Kemudian nak masuk tu ada grill lagi. Pintu lagi, ada grill lagi. Masuk pintu-pintu bilik lagi. Ada 2 CCTV. Ni bila hilang macam ni saya nak buat 6 CCTV. Tu dia. Maknanya orang masuk juga. Tapi ada tak pernah dengar cerita? Yang ni saya dengar cerita. Bukan saya dengar, saya pergi jumpa. Adalah belah-belah dekat dengan rumah Pak Mentua saya di Hulu Langat tu ada seorang hamba Allah. Van dia berniaga tu, kunci dalam van. 30 tahun berniaga, kunci dalam van. Tak pernah buang, dia tak pernah cabut buang pun ustaz. Motor tu dia dah tu imam masjid. Motor dia tu, kunci duduk di motor lah setiap kali. Dia kata kalau tinggal di rumah lupa kat mana, tak lebuh dekat motor.
Nak datang masjid, buka. Masjid buka. Tutup, buka, tutup, buka. Pintu rumah dia tak ada kunci. Saya pergi sekali tu, pukul 1 nak pergi cok borang adik saya nak kahwin. Pukul 1, Assalamualaikum. Ketuk pintu, terbuka pintu. Hei, saya kata Haji tak kunci ya? Tak lah Ustaz, kunci Ustaz lagi dia ada orang nak masuk, tak payah kunci ya? Tu dia tuan-tuan. Maknanya, yang tadi ni orang, yang ni pun orang. Siapa yang membolak-balikkan orang supaya jadi jahat dan jadi baik? Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita buat hukum Allah, nakala minallah itu akan ada jaminan. Maknanya pencegahan daripada Allah ada jaminan. Tak takut apa? Kan? Nah, jadi tuan-tuan dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini perkongsian kita pada pagi ini. Cerita hudud, cerita waktu lain lah. Siapa main-mainkan hukum Allah, kata Imam Nawawi, al-mujibah bil kufri tusdaru an istihza'u biddin as-sarih. Di antara wajib jadi kafir apabila ada orang-orang yang mempermain-mainkan hukum Allah dengan sarih, dengan jelas. Sebelum nak tutup, dengar satu cerita. Dalam surah Taubah ayat 46, Allah cerita tentang Rasulullah nak pergi perang Tabuk. Dalam perjalanan perang Tabuk ni, ada sahabat-sahabat yang bersifat munafik ni duk bercerita. Maka cerita tentang apa? Mereka cerita tentang Rasulullah ni. Mereka kata apa? Rasulullah ni tak tahulah kita pun nak ajak pergi perang, macam dia kuat sangat. Rasulullah ni bukan hebat sangat pun, tentera-tentera Islam bukan cukup kelengkapan, nak ajak pergi perang juga, jadi kita pun nak kena pergi, malah lah. Macam itulah lebih kurang. Allah Ta'ala ceritakan benda ni pada Nabi, dan Allah Ta'ala murka kepada mereka. Nabi sebut kamu dah buat satu benda jahat. Mereka ni rasa bersalah, pergi ke Nabi tu, pegang unta Nabi, pegang tali unta Nabi tu, sampai unta Nabi ni duduk. Apa mereka kata? Kami minta maaf ya Rasulullah, kunna nakhudu wa nal'ab, kami ni saja je bersembang, dah tak ada buat kerja apa dalam perjalanan, menyembang pi lah, wa nal'ab saja, main-main aja, macam itulah sembang, macam kita duduk di kedai makan. Tu main dah puak Kelantan, tengok ada tangan, ada tangan, main-main tu. Kita main-main dengan hukum tu. Jangan main. Kita duduk nampak orang bawa kereta D, huruf D. Main dah pokok hudud ni. Kita main-main kan. Para sahabat Nabi macam inilah dia pemainkan Nabi. Maka kata, wahai Rasulullah, maafkan kami. Allah kata ke Nabi, sebut pada mereka, la ta'taziru, tak payah duk minta maaf, qad kafartum ba'da imanikum, sesungguhnya kamu telah kufur setelah kamu beriman. Main-main je. Sebab tu tuan-tuan, hudud ni jangan main-main. Kalau tak tahu, lebih baik diam dan berdoa. Ya Allah, biarlah di zaman aku adanya hudud, korang-korang dia, bila aku mati Allah tanya, buat tak hukum? Aku buat semua. Walaupun negeri aku tak buat, Kelantan buat, ya aku terima. Moga-moga Allah Ta'ala redha. Allah alam. Minta maaf banyak-banyak kalau apa-apa yang sebut pada pagi ini tak sedap tuan-tuan dengar, minta maaf banyak-banyak lah. Ya. InsyaAllah yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan sendiri. Wabillahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada tahlil arwah untuk Haji Jamaluddin bin Abdullah, Allah yarham Yaqub bin Yusuf, Allah yarham Hajah Hasnah binti Haji Sa'id, dan doa selamatlah untuk mereka mengerjakan umrah, rombongan Hajah Amnah dan rombongan. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan urusan-urusan mereka dan berikan pahala umrah yang maghfurah, yang diberikan keampunan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.